Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Right, saya harap semua dah bersarapan. Ke ada yang belum makan? Ada. Tak dengar. Semua dah makan ke belum? Saya harap semua dah makan sepatutnya next time kalau boleh on mic. Tolong on camera. Okay, so hari ini saya nak membincangkan berkaitan bagaimana untuk menyelesaikan tugasan yang saya telah beri hari itu. Okay, mungkin ada di kalangan anda yang mengalami masalah ataupun keliru bagaimana untuk menyelesaikan tugasan hari itu. Okay, alright. Okay, saya just revise balik sudokod dan carta alih bagi bubble sort. Okay, so untuk sudokod dan carta alih bubble sort, ingat keywordnya adalah kita akan mengisih senarai ataupun item yang diberi mengikut turutan sama ada secara menaik ataupun menurun. So itu adalah maksud sort. Okay, saya harap semua dapat dengar Dapat dengar. Okay, thank you Khairil. Okay, alright. So ini adalah proses algoritma yang basic yang perlu anda faham. Semak, banding, tukar, semak sekali lagi dan ulang langkah sehingga item diisi secara turutan. Okay, so perkara yang paling penting dalam pseudocode bubble sort ini adalah nama pemboleh ubah yang ada iaitu L for list and for number of item, I index di mana lelarannya kita akan bermula dengan 0, J kedudukan item dalam L, temp adalah temporary, tempat sementara untuk kita simpan data. Okay, so ini adalah contoh soalan yang saya beri kepada anda hari itu kan. Okay, the key point, perkara utama yang saya nak tekankan di dalam bubble sort ini adalah pada pseudocode yang saya telah highlightkan dalam kotak tersebut. Iaitu kaedah nombor 7. Jika anda perhatikan kaedah nombor 7 ni, anda kena faham betul-betul dan perlu kenal pasti sama ada pernyataan tersebut benar ataupun palsu. Sekiranya pernyataan tersebut benar ataupun betul, barulah dia akan pergi kepada bahagian anak-anak dia. Right, contoh, jika I lebih kecil daripada n-1, maksudnya you dah kenal pasti nilai I lebih kecil daripada n-1, pernyataan tersebut benar kan? Baru dia pergi kepada proses pada 7.1. Kemudian awak akan buat lagi pilihannya. Jika J lebih kecil daripada n-i-1. Jika pernyataan ini benar, baru dia pergi kepada anak dia. Sekiranya pernyataan di sini palsu, dia terus lompat pergi ke 7.3. Nampak? Sebab itu anda kena faham betul-betul pseudocode serta carta alih ini. Ada terus. Kalau pseudocode mungkin anda tak nampak sebab proses dia macam ayat dia kan, tak tahu nak pergi ke mana. Lepas ni nak pergi ke mana kan. Sebab itu sebenarnya ada sesetengah lebih prefer untuk mudah faham menggunakan carta alih. Ini bermula, kaedah nombor 7 tu adalah bermula pada kotak pilihan di bawah ini. Alright, so this one saya buat penyambung. Sebab apa ada banyak penyambung? Jika tidak, ada terus sambung kepada, nampak? Jika nombor 7 ni paparannya palsu, dia terus papar senarai. Dia pergi terus ke step 8. Nanti kita akan lihat nanti kenapa step ni jadi ke sini, kenapa jadi ke situ semua.
Alright, so this one adalah kelas malam sebenarnya ya. Saya menerangkan berkaitan bagaimana untuk menyelesaikan jadual pengesanan nilai yang telah diberi ini. Okey, sekejap saya zoomkan kepada anda supaya anda nampak. Okay, so saya harap dah jelas untuk anda. Okey, so saya clearkan di sini. Semua saya bagi kosong semula. Kita bagi kosong supaya nak bagi awak faham dah ni. Okey. Alright. Soalan biasanya dia tidaklah minta anda untuk membuat jadual pengesanan nilai ini. Tetapi jadual pengesanan nilai ini adalah antara kaedah yang mudah untuk anda mengenal pasti sesuatu ralat ataupun sekiranya soalan tanya apakah output berdasarkan carta alih yang di atas. Anda boleh gunakan jadual pengesanan nilai seperti ini ataupun di dalam video bubble sort tu pun boleh, tak salah, mana-mana pun boleh selagi jadual tersebut, step tersebut anda faham. Okey, alright. Kita lihat satu persatu pada carta alih berikut. Okey, mula setkan senarai L iaitu 10, 5, 1, 6. Okey, so kita buatlah jadual. Okey, jadual kita buat. Okay, kita buat kat sini. L, kalau ikut dalam jadual tersebut, senarai yang diberi adalah 10, 5, 1, 6. So, asalnya senarainya adalah 10, 5, 1, 6. Ini adalah anda punya list senarai awal yang anda dapat. Okey, kalau ikut kita sebagai manusia kan, right? Apakah susunan yang betul mengikut kalau ikutkan kita nak, okey, saya nak susunan ini secara turutan menaik. Okey, so apa susunan yang betul bagi nombor berikut? Siapa boleh bagi jawapan? 156 10. 156 10. Okey, good, Khairil. Yang lain senyap je ni. Okey, alright. So itu adalah nombor yang betul, 156 10. Macam ni. Ini adalah nombor yang betul. Tetapi bagaimana kita nak jadikan daripada 10, 5, 1, 6 ini untuk dijadikan 1, 5, 6, 10. Okey, sebab itu kita kena ada proses ini. Okey, alright, kita lihat. Okey, kita dah setkan senarai L. Okey, kita buat table kan, 10, 5, 1, 6. Okey, kemudian kita akan setkan I, J, N dan juga temporary. Okey. Sekejap Okay, right. Kita isytiharkan pemboleh ubah I, J, N dengan temp. Sebab itu di dalam jadual ini saya masukkan nama pemboleh ubah I, N dan juga temp. J kenapa saya tak masukkan di sini? Sebab kalau kita lihat, kita akan setkan J selepas I lebih kecil N daripada N minus 1. Okay, right. I lebih kecil N minus 1. Okay, J kita akan setkan pada jika dia lalu proses ni, J akan jadi kosong. Okay, N memang sama dengan 4, tak berubah I. Kalau dia lalu kat bahagian ni, dia akan jadi I sama dengan kosong. Anda bolehlah buat, nak bagi anda faham kan. Okay, kemudian apabila kita dah setkan N, I, temp ni kan, so masuklah dalam jadual 400. Okay. Kemudian dia akan tanya kepada anda, kita nak buat proses. Adakah I lebih kecil daripada N minus 1? Okay. I berapa? I tengok I. Asalnya adalah kosong. Kosong. Okay, good. Kosong lebih kecil daripada N. N adalah 4 tolak 1. So jawapannya kosong lebih kecil daripada 3. Okay. Cikgu saya malas buat yang ni. Cikgu atas ni tak salah. Biar jangan padamlah.
Saya nak tunjuk je kan, nanti ada pelajar kata cikgu saya tak tahu macam mana boleh dapat. Tak tahu macam mana boleh dapat. Okey? Dah. Okey, selepas mengenal pasti I lebih kecil N daripada N-1. Okey, tengok dia akan pergi ke mana? Ya. Kosong lebih kecil pada 3 kan? Ya. Dia pergi mana? Setkan J sama dengan kosong. Ya. Ya, arrow merah. Okey, J nilainya kosong. Okey, sebab kita nak setkan J, dia dah lalu kat ruangan ni je, J akan jadi kosong. Okey. Kemudian dia pergi mana? Sebab dia tak ada pilihan. Bila ada pilihan tu yang ada arrow. Kalau tak ada pilihan, prosesnya straight to the forward. Dia tak ada belok-belok. Go straight, tak ada pergi mana-mana. Okay, lepas setkan J sama dengan kosong, dia akan lalu proses ni. J adalah kosong. Sebab kat sini kan J sama dengan kosong. Lebih kecil N 4, I kosong tolak 1. So kosong lebih kecil daripada 3. Sama. Okey, kenapa kena tahu nilai J lebih kecil daripada N-I-1? Okey, proses ini bermaksud dia akan melakukan pertukaran sehingga item yang keberapa. Kat sini proses ini berlaku untuk komputer tahu dia akan buat itemnya sampai indeks nombor 3. Nampak indeks kita 0 hingga 3. So dia akan melakukan kesemua sekali lah. Dia akan buat perbandingan semua sekali nombor yang diberi. Okey. Kemudian adakah 0 lebih kecil daripada 3? Ya. Okey, pergi tengok ya, arrow merah. Kalau kat sini pun you boleh nampak lah. Okey, ya pergi mana? Tidak pergi mana ya. Okay, ya, tengok ini. So this one kita tak pakai. Biarkan je, jangan risau. Biarkan kosong. Okay, pada list, tengok list indeks kosong. Nilainya adalah 10. Pada list indeks kosong tambah 1 berapa? 1. So pada list indeks 1 nilainya berapa? 5. Adakah 10 lebih besar daripada 5? Ya. Jika ya, maka perlu ada pertukaran tempat di antara kedua-dua nilai berikut. Okey. So, sekejap saya copy di sini. Right. Okey. So, pada asalnya tempat temporary kosong. Okey, tempat temporary ni kosong. Ni tempat temporary saya wujudkan ni. Tempat temporary kosong, tak ada nilai kan? Okey. LJ asalnya adalah 10. LJ kosong pada list indeks kosong nilainya adalah 10. LJ tambah 1. Okey, list pada indeks 1 nilainya 5. Okey, ini asalnya. Tetapi bagaimana mereka nak tukar tempat? Sebab 10 ada kat sini, 5 ada kat sini. Sebab tu pentingnya ada temporary ni. Okey, macam saya dengan anak saya tadi kan. Saya nak tukar tempat dengan dia. Kalau saya bertembung, bertembung dengan dia dah berlanggar kan. Tak boleh ubah sebab dua-dua ada orang. Okey, sebab itu perlu adanya komputer tak faham. Dia tak boleh baca nak tukar suka sama suka, tak boleh. Komputer tidak ada akal fikiran seperti itu. Macam kita, kau sanalah sikit kan, aku nak lalu sini. Kita boleh macam tu. Tetapi komputer tidak ada akal, so dia tak tahu nak pergi mana. Dia kena ada satu tempat untuk dia pergi sementara. Okay. So bagaimana nak tukar tempat? 10 perlu bergerak dahulu di tempat temporary. 10 pada list indeks kosong ni dia akan pergi dahulu kepada tempat temporary. Maka apabila 10 dah berpindah tempat temporary pada list indeks kosong dah tak ada nilai, dah tak ada siapa-siapa dah kat situ. Okey. Kemudian barulah boleh nilai, kan nampak ni, temporary akan diduduki oleh nilai pada LJ. Temporary ni siapa yang duduk kat sini ni dia akan duduk kat tempat temporary dulu. Okey. Bila tempat LJ tadi nilainya indeks itemnya kosong kan? Bila LJ ni dah kosong, apa nilai yang ada pada LJ tambah 1 iaitu 5 tadi ni. J indeks kita kosong tambah 1 kan? Indeks 1 ni
Apa yang ada nilai kat sini? Kena pergi kepada tempat nilai indeks kosong tadi tu. So kat sini dah kosong, dah tak ada siapa-siapa dah. Alright, kemudian LJ tambah 1. Pada list indeksnya 1, okey, dah tak ada apa-apa nilai. So nilai ini akan dimasuk oleh nilai 10. Sebab dah kosong, barulah 10 boleh masuk. Maka tempat temporary menjadi kosong semula. Okey. Faham ke tidak? Boleh faham tak? Faham. Pening kan? Dia pening sebab komputer dia tak faham apa-apa tapi dia tak boleh bergerak. Kalau dia bergerak je 10 dengan 5 tepi. Mana? Dia clash. Okay, sebab tu kena pergi tempat sementara. Okay. Khairil pergi situ dulu. Baru Tashwin nak pergi tempat awak. Macam tu lah. Okay. Ibarat awak ni ibarat komputer tak boleh berlanggar sama-sama. Okay. Selepas proses ini, okay, lihat. Apabila kita dah buat temporary LJ tambah 1, tengok. Okay, dia akan pergi ke mana? Nilai J akan bertambah. Okay, kenapa nilai J perlu bertambah? Untuk kita pergi ke proses indeks seterusnya. Okay, J yang latest tadi berapa? Kat sini anda kena tengok hati-hati. J yang latest adalah kosong. So, kosong tambah 1 sama dengan 1. Maka J yang latest adalah 1. Ini yang kena hati-hati ni. J yang latest. Tadi J sama dengan kosong kan? Sekarang ni J yang latest adalah 1. Okay, alright. Kemudian lepas proses J sama dengan J tambah 1, ulang. Tengok yang hijau. Dia akan ulang di sini. Okay, ambil balik J yang latest tadi. 1 lebih kecil daripada N. N berubah? Tidak. I berubah? Tengok, I ada berubah? Tak ada. So sama. Adakah 1 lebih kecil pada 3? Alright, so ini dia nak bermula dengan indeks 1 pula ni. Ya. Alright, tengok arrow merah. Okay, pada list indeks 1, 10. Adakah lebih besar dengan list indeks 1 tambah 1? J yang latest tadi ni tau. J yang latest 1 tambah 1, 2 kan? Tengok pada list indeksnya 2, 1. 10 lebih besar daripada 1? Ya. Maka kita akan melakukan proses ini sekali lagi. Di mana temporary yang kosong tadi, LJ perlu bergerak pada tempat temporary. Maka 10 dia akan pergi kepada tempat temporary. LJ tadi list indeks 1 dah kosong. Tadi nilainya 10 kan? 1 akan ambil alih. Okey. Okey, 1 akan pergi ke sini. Bila dah kosong di sini baru LJ boleh masuk. Macam tu. Yang ini awak letak yang asal lah. Boleh awak letak yang asal. Yang asalnya temporary nilainya kosong kan? Pada asalnya pada list indeks 1, 10. Pada list indeks 2, 1. Bila dah ada pertukaran dia jadi macam ni lah. Okey, dah ada proses ni. Nilai J akan bertambah. J latest tadi 1. So 1 tambah 1. Sekarang nilai J yang terbaru adalah 2. Okey, ulang balik. Tengok hijau, ulang. Di sini. Okey, sama. J yang latest tadi 2. 2 lebih kecil daripada 3. Kalau tak confirm, tengok balik. N 4 masih tak ada berubah. I yang latest masih kosong, tolak 1. Ulang pula. 2 lebih kecil daripada 3? Ya. Pada list indeks 2, 10. 10 lebih kecil daripada 6? Ya. Okey, dia buat lagi proses di sini. Okey. Right. Asalnya temporary kosong, pada list indeks 2, 10. List indeks 3, 6. Okey, macam mana nak berubah? 10 akan pergi tempat temporary. Pada list indeks 2 baru kosong, 6 baru boleh bergerak. Kemudian pada list indeks 3 kosong, baru 10 boleh masuk. Group level.
Cek dah jawapan. Ayah. Betul lah, setiap Muslim wajib beriman dengannya. Kenapa pula setiap wajib Muslim beriman dengan? Kakak. Cikgu, Ya, oh sorry. yang kotak temporary equals LJ equals LJ plus 1 dengan LJ plus 1 equals temp tu kan. Dalam latihan cikgu bagi macam berbeza sikit Bukan ni. Yang tu sebenarnya yang lama. Saya main conteng-conteng yang lama dulu tu. Okay. Masa saya buat saya ikut tu. Boleh kalau you nak letak yang asal sebenarnya yang ini. Okay. Saya dah tak ada yang tu dah sebab saya dah edit yang ini dah. Okay, ini yang betul lah. Okay, sebab awak kalau nak tulis yang latest pelik lah pula kan. Kita tulis yang asal. Mungkin yang tu yang latest kot lepas data ada perubahan. Okay. Sepatutnya tulis yang sebelum lah sebab asalnya macam ni. Lepas tu baru jadi macam tu. Okay. Alright, sorry Okay. So lepas selesai ni tengok kalau tak sure mana nak pergi ni dia tak ada arrow kan. Tengok balik. Lepas kena pasti temporary nilai J akan bertambah. Okay, nilai J bertambah. Dia akan jadi J sama dengan 3. Tak sure ambil balik 2 tambah 1 berapa? Okay, 2 tambah 1 3. Okay. Alright, ulang. Okay, bila dah ulang J yang latest 3 kan? 3 lebih kecil daripada 3? Tidak. Nampak kat sini dah tidak. Jika tidak, nilai, tengok yang biru. Nilai I akan bertambah. Okay, so I yang latest. Kalau tak sure, tengoklah satu-satu. Ada tak I berubah? Tidak. So, nilai I kosong. Yang paling latest tadi adalah kosong pada di sini. This one. Kosong tambah 1 sama dengan 1. Maka I yang latest adalah 1. So ini dah kita akan pergi ke lelaran yang kedua. Okay, bilangan indeks lelaran yang kedua. Indeks lelaran yang pertama tapi sebenarnya kita dah lelaran yang kedua. Kita akan ulang sebab kita dah susun macam ni kan. Kita dah habis nombor, kita nak ulang sekali lagi. Macam tu. Okay, bila ulang dia pergi ke sini Tengok yang hijau ni. Okay. Dia akan kenal pasti. Adakah 1 lebih kecil daripada 4 tolak 1? 3? Ya. Okay. Right, nilai indeks 1 lebih kecil daripada 3? Ya. So jika ya, dia akan setkan semula J kembali kepada kosong. Sebab kita nak mula balik. Bila kita nak mula balik, J ni akan jadi kosong. Okay, J akan jadi kosong. Okay. Sebab indeks kosong sebab tu J kembali kepada kosong. Okay, apa jadi? Kemudian buatlah proses seterusnya. Adakah J kosong lebih kecil daripada N? N berapa? 4 tolak I. I yang latest tau. I yang latest. Lepas tu nak buat apa? Cikgu awak dapat dah makan awak ni. Tak ada hiasnya. Cikgu awak dapat dah makan awak tadi Sorry. Okay. Okay, 4 tolak I latest adalah 1. Jangan, dia bukan I yang kosong ni tau sebab ni I yang latest yang baru this one kat sini. Sebab tu saya prefer highlight kan. Okay, tolak 1. So, J pengiraan kat sini awak akan dapat 2. Kosong lebih kecil pada 2. Kenapa? Dapat 2 cikgu bermaksud kita hanya tahu dah dia adalah yang paling besar. Dia tidak akan berubah. Okay, sebab itu dia nak kenal pastilah sampai indeks berapa dia akan melakukan proses ini. Right. Kosong lebih kecil daripada 2? Ya. Okay, tengok. Pada list indeks kosong 5.
5 lebih besar daripada list index 1. J tambah 1, kosong tambah 1, 1 kan? Okay, list index 1, 1. Ya, maka proses di sini akan berlaku. Okay, so pada asalnya temporary kosong, LJ nilainya 5, LJ tambah 1 nilainya 1. So dia akan lakukan perubahan di mana 5 akan pergi pada tempat temporary, 1 baru boleh masuk pada tempat list index kosong dan list index 1 baru 5 boleh masuk dan tempat temporary menjadi kosong semula. Okay, dah buat proses ini, nilai J perlu ditambah. J yang latest tadi mana? Bukan kat sini Tengok satu persatu ni. J yang latest kosong. Okay, kosong tambah 1, J sama dengan 1 pula. Ulang, tengok ulang. Ulang, pergilah table yang kedua, dia akan ulang. J yang latest tadi 1 kan? 1 lebih kecil daripada N. 4 tolak I tolak 1. Tak sure, buatlah pengiraan, tak salah. Okay, 1 lebih kecil daripada 2. Ya, okay, ya, tengok. Pada list index 1 nilainya 5. Pada list index 2 nilainya 6. 5 lebih besar daripada 6? Tidak. Jika tidak, dia terus proses J akan bertambah, iaitu dia akan jadi 2. Okay, sebab 1 tambah 1, 2. So J yang latest J sama dengan 2. Nampak tak? Okay, right, ulang balik. Okay, J 2 lebih kecil daripada 2? Tidak. Okay, maka proses yang akan berlaku nilai lelaran, iaitu dia akan melakukan pengulangan sekali lagi. Alright, nilai indeks yang nilai I yang latest tadi berapa? 1 kan? Tengok balik. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka I yang latest sama dengan 2. Highlight kan? Okay, ulang. Adakah I lebih kecil daripada 4 tolak 1? 3. Ya, maka nilai J akan reset kembali kepada kosong. Okey, kalau kita tengok cikgu dia dah tersusun kan? Dah ikut susunan betul? Tapi komputer tak faham. Okey, komputer dia tidak faham bahawasanya nombor yang ada tu dah tersusun. Nampak? Nombor yang ada ni dah susun dah. Dah ikut urutan dah ikut urutan menaik, tapi komputer tak faham. So dia kena buat. Okey. Selepas kita kenal pasti J sama kita setkan J sama dengan kosong, buat proses ini. Kosong lebih kecil daripada 4 tolak I. I latestnya kita mana? Di sini. Okey, 2 tolak 1. So kosong lebih kecil daripada 4 tolak 2. 2 tolak 1, 1. 1 kan? So dia buat proses lah sekali lagi. Kosong lebih kecil daripada 1. Ya, buatlah. Sedangkan dah tahu ni, tak ada apa-apa dah proses. Okey, 1 lebih besar pada 5? Tidak. J akan bertambah. So J sama dengan 1. Sekali lagi. Ulang. 1 lebih kecil daripada 1. Tidak. Nilai I akan bertambah, iaitu I latest tadi berapa? This one tau. I yang latest. Awak tak nampak kat sini, awak nampak kat sini pun boleh. Okay, so 2 tambah 1. Nilai I yang baru adalah 3. Lelaran sekali lagi. I sama dengan 3. Ulang. Nampak tak proses dia? Okay. I berapa I? I adalah berapa tadi? 3. Lebih kecil daripada 3? Tidak. Jika tidak, dia terus pergi ke mana? Outputnya papar senarai. So jawapannya L sama dengan 1, 5, 6, 10. Inilah senarai anda. Nampak? Nampak. Kan? Pening tak?
Sebenarnya kita boleh buat tapi komputer dia tak boleh buat. Inilah yang berlaku dalam proses komputer anda apabila ingin melakukan proses bubble sort. Bila you all nak sort nama cikgu minta kan, Tam, tolong saya Tam, saya lantik awak jadi setiausaha ke apa kan. Tolong listkan nama senarai nama pengawas pakai komputer ni. You klik je kan. Terus tersusun. Tetapi inilah proses yang sebenarnya berlaku dalam komputer. Sebab tu tetapi sekarang ni mungkin dah advance. You all hanya belajar yang basic, yang jenis yang lama-lama punya kan. Sebab tu kalau komputer yang lama, bila dapat senarai nama yang panjang, tiba-tiba you nak buat sort kan, dia terus hang. Ataupun you nak buat search kan, dia hang. Sebab dia pakai yang inilah, dia pakai yang lama punya. Dia kena buat satu-satu, dia dah berat. Okay, data awak banyak tapi awak nak sort dalam masa sekejap, itu yang dia hang. Okay, sekarang mungkin ada yang advance. Kalau nak sort pun mungkin dia ada kod atau cara yang lebih mudah, yang lebih cepat. Sebab tu kadang-kadang ada setengah komputer dia dah tak boleh dah yang lama HSD yang lama punya, dia kena upgrade SSD. Sebab itulah nanti komputer anda jam. Sebab ada kaitan sebenarnya. Okay, you bayangkan ini baru 4 nombor kan. Cikgu bagi 10. Saya bagi kat sini berapa? 10. Buatlah anda. Panjang gila. Panjang, memang panjang. Bayangkan 4 nombor. 4 nombor dah 2 table kan. Kat sini 10 nombor. Rasa-rasa berapa table? Okay? 11 slide. Berapa? 11 slide. Aduh. Okay? Buat satu-satu sebab biar awak praktis tau. Sebab soalan tak adalah banyak macam ni. Biasanya paling tak 3 nombor ke 4 nombor tau. Itu biasanya maksimum. Sebab bubble sort ni kalau nak kenal passing memang susah. Sebab soalan tak jarang lah bagi 10 macam ni. Saja je test awak gunakan masa yang ada ni. Sebab saya risau especially bila soalan tanya output tu mungkin mudah lah, tetapi soalan lebih suka tanya apakah ralat yang terdapat. So sekiranya anda dah try buat jadual pengesanan nilai ni, pelik pula kenapa dapat kat sini, sepatutnya proses dia jadi macam ni kan. So anda akan tahulah proses pada bahagian mana dalam sudut kod ataupun cetak alih yang mengalami masalah. Okay, so this one saya dah share, saya dah tunjuk, cuma saya belum share sebab 3 basillion saya belum ada kelas. Bila dah habis kelas dengan 3 basillion, saya akan bagi satu salinan gambar ini dalam grup Telegram. So you all copy saja untuk bahagian ini. Alright, nanti you all masuk juga dalam slide anda. Okay, cuma selesaikan soalan yang kedua nanti. Ada 10 nombor, buat satu persatu. Kalau rasa pening kan, awak highlight kan lah. Awak boldkan ke, awak pakai highlight ke, supaya anda tahu itu yang paling latest. Okay, baris ni itu yang paling latest, itu yang paling latest. Okay, so ini untuk bubble sort. Okay, ingat tak soalan saya? Saya tak tahan. Saya nak tanya secara lisan. Ini secara turutan menaik. Anda rasa jika berlaku proses isihan secara turutan menurun, pada proses mana yang akan berubah? Siapa boleh bagi tahu? Kalau malu tak bagi tahu kan, awak tulis kat tepi tu. J lagi daripada n minus 1. Yang mana? Sini Sini. Okay, J. Mana boleh mana-mana? Tak nampak. This one kayak dia kata dia kosong. Okay, you bayangkan kita try buat tau. Sekejap saya duplicate. Alamak, tak nampak lah pula. Okay, kita try Okay, kita try buat satu slide. Contoh contoh. Kita buat duplicate slide. Nanti saya delete balik. Okay. Contoh kita nak turutan menurun Okay. Tadi 10 10, 5 apa asal dia tadi? 10, 5, 1, 6 tu lah. 10, 5 tak kan? Tak.
kan? Agak-agak kat mana? Siapa dapat idea jika saya nak senarai ini secara turutan menurun? Maksudnya nombor besar belah kiri, nombor kecil. Maksudnya nombor 1 pada indeks yang ketiga. Siapa? Semalam kelas 3 Islam seorang berjaya. Seorang berjaya dapat. Siapa yang tak dapat jawab tu kan saya kena bagi tugasan. Oh bukan J plus 1 Puan. Ya tak betul. If you get one thing wrong you have rewrite 80%. Yes. Okay cepat. Siapa dapat jawab kan memang boleh dapat TP 5. Sebab dia ni kebat punya host. I tukar jadi 4. No. Indeks mana boleh berubah. Cikgu apa soalan lah? Okay. Tadi ini secara turutan naik. Ini adalah proses yang berlaku apabila kita inginkan nombor yang diberi ini secara turutan menaik. Sekiranya soalan ingin anda melakukan proses isian secara turutan menurun. Boleh jadi boleh jadi pada bahagian mana yang akan ada perubahan. Yang LJ lagi besar pada LJ plus 1. Khairil betul. Betul ke besar? No, Kira bukan kurang, besar, kira bukan tukar. besar. Lagi sikit je. Yes, Khairil betul. LJ perlu lebih kurang daripada LJ tambah 1. Tahniah Khairil. Kalau LJ, okey semalam ada juga pelajar jawab macam Tam tau. Okey. LJ minus 1. Okey, kalau you bayangkan list indeksnya kosong. Kosong tolak 1, negatif 1 betul? Pada list tidak ada indeks item negatif 1. Yes, deserve the credit. Okay, siapa yang tak dapat jawab tu, jangan risau, buatlah laporan. Tapi Khairil kena dapat laporan juga sebab nak dapat TP 6. Okay, alright, nak dapat TP 6, siapkan laporan anda. Sebab dalam laporan anda ada sudokod dengan juga carta alih kan. Tidak semestinya perlu masukkan search dan sort. At least ada sudokod carta alih sebab kat situ kita dah boleh nampak struktur-struktur yang kawalan yang digunakan. So, kat situ sebenarnya dah boleh dapat TP 6. This one macam test lah you all sebab soalan boleh tanya kepada anda jangan cakap cikgu tak ajar. Sebenarnya memang this one you kena fikir sendiri kalau soalan tiba-tiba tanya kepada you all. Okay, so sekiranya soalan ingin secara menurun, di sini yang akan berubah. LJ dia bukan lebih besar, dia akan jadi lebih kecil. Proses yang lain sama sahaja. Okay, alright, don't stress. Okay, tak adalah. This one memang hot lah sebab pernah jadi lepas tu pelajar terus cikgu tak ajar ni sebab this one sebenarnya hot question. Cikgu tak boleh nak suap dia lah semua kan. Kat situ sebenarnya you dah nampak sebenarnya sebab you perasan tak bila kita buat perbanding kat sini 10 lebih besar pada 5 maka ada perubahan. So kalau 10 lebih kecil daripada 5 ada perubahan tak? Tidak ada perubahan sebab kita nak memang menurunkan. See? Okay. Alright. Okay, sebelum beredar, sabar. Jangan beredar. Kita belum ambil dulu. Kita pakai link yang sama untuk kehadiran. Okay. Nah, bawah ada ruang untuk ditulis. Okay. Right, so tajuk pembelajaran hari kita hari ini awak tulis perbincangan latihan bubble sort. Tajuk. Okay, perbincangan latihan bubble sort. Okay, alright. So, sila isi kehadiran. Setelah anda isi kehadiran, okay, kelas kita tamat. Tetapi saya ada kat sini sampai 9:30. Sekiranya ada apa-apa masalah, anda boleh tanya terus dalam live ni sehingga 9:30. Okay, alright. Teruskan masa yang ada ni untuk menyelesaikan soalan. Macam Khairil, saya rasa dia dah siap dah. Dia dah tahu dah berapa slide kena gunakan. Okay. Alright. Saya ada kat sini. So anything boleh tanya sahaja. Kenapa awak birukan mesej orang
message mak tadi. Tak ada dah ni dia memang highlight Bukan tadi mak tekan message. ni. Untuk Oh, apa dia mak tak highlight. highlight tu? Cikgu yang pelaporan tu kan? Ya. Yang pelaporan tu kan? Ya. Yang kalau nak buat carta alih tu, Aha. boleh macam buat link untuk link kepada website lain untuk buat carta alih. Instead Boleh. Mm-mm. Sebab ada satu apps dia memang bagi tahu anda sama ada carta alih anda tu betul ke tidak. Jangan kutip. Flogorithm kot saya rasa. Memang dia bagi tahu kalau anda buat tambah ni kan. Dia akan terus bagi tahu anda sama ada carta alih anda tu betul ataupun salah. Okay? Okay. Alright. Bukan ni. Okay, so kalau ada apa-apa masalah untuk buat soalan yang nombor 2 tu, saya ada je kat sini sampai pukul 9.30. Okay, sebab ni dalam soalan buku teks anda ni, bermaksudnya akan ada pertambahan jadual.